Sambung ya. Boleh Dato'. Terima kasih. Okey, saya share tentang Melayu dalam perlembagaan. Okey. Untuk bab dalam buku semua dah siap ke? Tak ada masalah kan nak bentang petang ni Okey, kita nak lihat kedudukan istimewa Melayu dan Sabah dan Sarawak dalam perlembagaan. Okey. So dia ada dua Melayu dan Bumi-Putra Sabah dan Sarawak bukan Melayu saja, bukan Melayu. So orang asli tak termasuk tak termasuk dalam kedudukan istimewa orang ni. Sebab orang asli ada peruntukan lain dalam perlembagaan. Okey. Okay, so boleh tengok ni YouTube. Okey. Sekejap kalau saya buka. Sekejap saya unshare. Kita tengok 5 minit terawal. 加入我们助养1000名女童的爱心行列，今天就助养1名女童。Money that come has definitely changed and improved the way we work. Having a place in the Persoalan yang sering ditanya kepada saya ialah kenapa perlembagaan ini terlalu menjadi kemelayuan? Jawapan saya begini, kalau bukan kerana Melayu yang ada di tanah air kita ini, tidak mungkin perlembagaan itu akan meletakkan Melayu itu adalah aspek penting dalam perlembagaan. Oleh kerana salah silah negara ini, salah silah Malaysia ini, terutamanya Semenanjung Tanah Melayu ini mempunyai bangsa Melayu. Kemudiannya sudah pastinya nilai-nilai bangsa Melayu itu dan kedudukan bangsa Melayu itu diterjemahkan kedudukannya dalam perlembagaan persekutuan. Perlembagaan ini adalah suatu yang wujud dari tanah air ini. Apa yang ada dalam perlembagaan itu adalah suatu yang sebenarnya telah lama tertanam dalam bumi ini. Apabila kita mahu merdeka, contoh agama Islam, bangsa Melayu itu sendiri diangkat dan dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan. Itu saja. Maksudnya, apabila kita bercakap tentang Melayu, Melayu itu sudah lama ada di tanah air kita ini dan kemudiannya dia diangkat masuk dalam perlembagaan. Jadi ia bukan sesuatu yang asing, sebab itulah nilai-nilai Melayu itu ada. Saya sering ditanya, adakah salah untuk kita mempertahankan Melayu? Pada saya, bangsa apa sekalipun, Melayu, saya sebut semua bangsa di Malaysia ini contoh Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, Melanau, semua bangsa itu mahu mengekalkan identitinya. Begitu juga Melayu. Jadi adakah salah bagi orang Melayu untuk menjaga identiti Melayu? Pada saya, itu adalah satu kewajipan bagi orang Melayu untuk menjaga identiti Melayu. Bagi orang Cina, satu kewajipan orang Cina menjaga identiti mereka. Bagi orang India, begitu juga. Satu kewajipan untuk mereka menjaga identiti mereka. Jadi pada saya, bagi negara kita yang menjaga identiti masing-masing itu adalah hak masing-masing. Dengan syarat, baik orang Melayu, baik orang Cina, India dan etnik lain seperti yang saya sebut tadi, Iban, Dusun, Kadazan dan sebagainya, dalam mengangkat dan menjaga identiti masing-masing itu, kita tidak sekali-kali boleh memusnahkan identiti bangsa lain. Itu janji orang Melayu pada asal dahulu apabila kita mahu merdeka. Kita menerima sistem kewarganegaraan itu dengan syarat mereka juga taat setia kepada negara ini. Dan Melayu, apabila kita menyatakan Melayu, menyatakan contoh kedudukan keistimewaan Melayu, tidak sekali-kali kedudukan keistimewaan Melayu itu menafikan hak-hak komuniti lain. Kalau kita bercakap tentang tanah rezak Melayu, tidak sekali-kali tanah rezak Melayu itu mengenepikan hak-hak orang bukan Melayu. Jadi adakah salah bagi orang Melayu untuk mempertahankan tanah rezak Melayu contohnya? Pada saya, sekiranya mempertahankan hak Melayu itu berdasarkan kepada perlembagaan itu satu dokumen yang telah kita letak tanda tangan dan kita letak janji, maka itu tidak salah bagi orang Melayu untuk mempertahankan apa yang ada dalam perlembagaan. Tidak salah untuk orang bukan Melayu juga mempertahankan hak mereka sekiranya ia dijamin dalam perlembagaan, sebab perlembagaan itu satu wa'ad, perlembagaan itu satu janji, perlembagaan itu adalah satu kontrak antara semua mereka yang menandatanganinya. Maka bagi orang Melayu, apa yang ditetapkan dalam perlembagaan itu
itu dari segi bahasanya, dari segi keistimewaannya, dari segi tanahnya. Sekiranya itu dijamin oleh perlembagaan, maka tidak ada persoalan dan tidak perlu orang mempersoalkan untuk Melayu menegaskan kehendak yang ditanam dalam perlembagaan itu, kecuali apa yang dituntut itu adalah bercanggah dengan undang-undang, dan kecuali apa yang dituntut itu adalah bercanggah dengan konsep asal perlembagaan ini, iaitu mencapai keadilan. Maka di sini saya mahu tegaskan bahawa apabila kita bercakap tentang mempertahankan Melayu, tidak salah selagi mana ia dalam kerangka perlembagaan. Tidak salah untuk kita menegaskan apakah hak yang dimaksudkan dalam perlembagaan itu. Pada saya, apa bangsa kita sekalipun, apa kaum kita sekalipun, selagi kita bersetuju kepada perlembagaan ini dan mengangkat peruntukan-peruntukannya, maka tidak perlu kita persoalkan lagi selagi mana ia disahkan oleh perlembagaan. Dalam konteks institusi beraja ni, apabila sekarang ni ramai orang bercakap tentang kuasa. Okey, cukuplah So itu sedikit tentang Melayu dalam perlembagaan, kan, Melayu dalam perlembagaan. So saya share balik slide saya. Okey, kita lihat peruntukan Melayu dan Ultra Sabah dan Sarawak. So bukan hanya disentuh dalam perkara 153. So sama juga Islam tadi, bukan hanya disentuh dalam perkara 3, banyak lagi peruntukan lain, perkara 8, perkara 11, perkara 12, sama dengan peruntukan orang Melayu dan Ultra dalam perkara 153, perkara 89 dan 90, perkara 8 F dan jadual ketiga kesepadan dan jadual ke-13 kesepadan kawasan pilihan raya. Kawasan pilihan raya. Okey, siapakah orang Melayu menurut perlembagaan? Dan Ultra Sabah dan Sarawak. So orang Melayu menurut perlembagaan dia ada 3 kan biasanya, bertutur beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan menurut adat istiadat, lahir sebelum merdeka di Persekutuan atau di Singapura, atau ibu bapanya telah lahir di Persekutuan atau Singapura pada hari merdeka. Dia adalah atau adalah keturunan seorang tersebut. So dia guna atau. So nak menjadi Melayu tak semestinya keturunan Melayu. Sesiapa saja boleh menjadi Melayu kalau dia beragama Islam, betul-betul dalam bahasa Melayu dan menurut adat istiadat Melayu, dan lahir di Merdeka, lahir di Persekutuan Tanah Melayu ataupun Singapura, ataupun Singapura. Nanti saya akan bincangkan implikasi daripada takrifan Melayu ini. Bumi Putera Sabah Sarawak daripada Bukitan, Dayak, Iban lah, Iban kan, Kenyah, Penan, Sabah, Bajau, Murut. Itu Sabah. Apa sahaja yang dapat orang Melayu di Semenanjung, itu yang akan dapat oleh Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Bumi Putera hanya terpakai di Sarawak. Kalau Melayu, dia termasuk dalam Bumi Putera di Sarawak. Kalau Melayu di Sabah, dia termasuk dalam Bumi Putera di Sabah. Melayu, adakah Melayu di Semenanjung itu Bumi Putera? Tidak. Melayu di Semenanjung adalah Melayu. Bumi Putera hanya di Sabah dan Sarawak. So kalau dia Melayu, dia adalah Bumi Putera Melayu Sarawak. Kalau dia Melayu di Sabah, dia adalah Bumi Putera di Sabah. Di Sabah. So itu kena jelas. So kalau kita katakan Melayu itu Bumi Putera, itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Sebaliknya, Melayu adalah Melayu di Semenanjung. Bumi Putera hanya terdapat di Sabah dan Sarawak. Kalau Melayu Sarawak, dia adalah Bumi Putera. Definisi Melayu dalam peruntukan lain, perkara 89-6 menjelaskan Melayu itu termasuk seorang yang disifatkan sebagai Melayu bagi maksud merizabkan tanah di bawah undang-undang bagi negeri di mana dia bermastautin. So orang yang mendapat hak rizab Melayu ni, dia mestilah Melayu. Itu takrifan Melayu, selain daripada yang 3 tadilah. Sebelum merdeka, salah satu takrifan undang-undang bagi Melayu yang terdapat dalam perenggan 6 pasal 123 Penjelasan Tanah Melayu 1948. Perlembagaan tersebut mentafsirkan Melayu sebagai seorang yang biasanya berturunan Melayu, beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Itu adalah Melayu. Ini menjelaskan bahawa takrifan Melayu itu boleh dibahagikan pada 2 berdasarkan sosial budaya dan takrifan perlembagaan persekutuan. Takrifan perlembagaan persekutuan. Kita analisis definisi Melayu. Nak jadi Melayu, adakah mesti keturunan Melayu? Jawapannya tidak. Orang Cina, orang India, kalau dia beragama Islam, betul-betul bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu, dia boleh menjadi Melayu. Sebab syarat Melayu sebagai keturunan Melayu itu dia gunakan atau.
Itu ada pilihan, okey, pilihan. So orang Cina boleh jadi Melayu, orang India boleh jadi Melayu, okey. Okey, kalau dia di Singapura dan Sumatera ada tak Melayu, contoh Melayu Sumatera kan? Dia beragama Islam, dia betul-betul dalam bahasa Melayu kan. So adakah Melayu Sumatera tu termasuk dalam definisi perlembagaan persekutuan? Jawapannya tidak, okey. Walaupun orang Melayu Sumatera itu beragama Islam, betul-betul dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat Melayu, tapi tarifan perlembagaan dia tidak mengiktiraf Melayu Sumatera sebagai Melayu. Okay. So tapi di Singapura ada tak orang Melayu? Ada, betul-betul dalam bahasa Melayu, mengamalkan agama Islam dan mengamalkan budaya Melayu. So kalau dia diiktiraf tak Melayu dalam perlembagaan, Melayu Singapura ya diiktiraf dalam perlembagaan. Okay. Yang ketiga, istilah Melayu tadi di Semenanjung lah, okey. Sumatera hanya di Sabah dan Sarawak. So Melayu mengikut sejarah dan sosial budaya, okey. Sejarah Melayu itu so daripada mana datangnya, okey, di mana wilayahnya, geografinya kan, okey. So adakah Indonesia termasuk Melayu tak? Ya, termasuk wilayah Melayu, okey. Tapi dia diterima tak dalam Melayu dalam perlembagaan? Tidak diterima, okey. Dia dari segi sosio budaya dan geografi, okey. Maksudnya sama budaya, makan, pemakanan, perkahwinan, budaya, politik dan sebagainya. Melayu diaspora ni tidak termasuk lah, okay. Contoh Melayu diaspora ni Melayu yang bertebaran di luar wilayah Melayu. Contoh Melayu di Afrika, Melayu di United Kingdom, Melayu di Rusia. Itu adalah Melayu diaspora, okay. Melayu diaspora, okay. Okay, perlembagaan negeri berbeza di tarifan Melayu seperti Kedah dan Perlis menerima keturunan Arab sebagai Melayu. Jika timbul keraguan, kena rujuk pada pihak berkuasa negeri ataupun raja yang menentukan seorang itu Melayu ataupun tidak. Kalau Siam nak jadi Melayu kan, Portugis nak jadi Melayu, so siapa yang akan tentukan? Kerajaan negeri ataupun raja di negeri tersebut lah, okay, untuk menentukan boleh tak diiktiraf sebagai Melayu, okay. Dan Islam sebagai penentu berbanding bahasa dan budaya. Bahasa dah berojak, okay. Budaya dah berubah, dahulu kahwin Melayu tu dekat rumah pengantin perempuan, kan, sekarang ni dekat dewan dan sebagainya, tu sudah berubah. Tapi Islam tu jelas, dulu, sekarang dan sampai bila-bila jelas orang Islam dan bukan Islam. So Islam tu menjadi penentu berbanding bahasa dan budaya dalam mentakrifkan Melayu. So kalau dia murtad, Melayu tu murtad, dia bukan Melayu, okay. So keistimewaan orang Melayu, tadi kita lihat keistimewaan Islam. Keistimewaan Melayu tu dalam perkara 153 menjelaskan bahawa menjadi tanggungjawab Tuan Agong untuk menjamin kedudukan orang Melayu dan Mutiara Sabah dan Sarawak dan melindungi hak kaum lain, okay, hak kaum lain, okay. So ada 3 perkara yang orang Melayu dapat. Pertama, bilangan dalam perkhidmatan awam, reserve dalam ekonomi, perniagaan dan dalam pendidikan, dalam pendidikan, okay. Dalam penjawatan awam, penjawat awam, dalam ekonomi dan dalam pendidikan, okay, dalam pendidikan, okay. Kota kemasukan nisbah Melayu dalam perkhidmatan awam tu 4 orang Melayu, 1 orang bukan Melayu, 4 nisbah 1, 4 nisbah 1, okay. So reserve ekonomi dan sebagainya ni orang Melayu dapat lah, sebab itu ada MARA, okay. Ada bantuan tender dan sebagainya. Lepas tu beasiswa kepada orang Melayu, dulu ada JPA, sekarang ni PTPTN kan. Dulu ada kota kemasukan ke universiti, sekarang ni dah tak ada, guna sistem merit, okay, dan sebagainya, okay. Ini adalah kedudukan istimewa orang Melayu yang didapat, okay, dalam perkhidmatan awam, ekonomi dan juga dalam pendidikan, okay, dalam pendidikan, okay. Yang kedua, tanah reserve Melayu, okay, 89 menyentuh tanah reserve Melayu, okay. Siapa tahu apa istimewanya tanah reserve Melayu ni? Siapa tahu? Boleh share, siapa tahu tanah reserve Melayu ni apa? Ada? Apa, siapa tahu tanah reserve Melayu ni? Siapa nak? Hanya orang Melayu saja yang boleh menetap di situlah dan boleh beli kawasan di situ. Okey, betul. Hanya orang Melayu yang boleh memiliki tanah reserve Melayu, tanah reserve Melayu. So kalau contoh kita beli rumah, tanah perumahan kan. So kalau kita beli tanah reserve Melayu, harganya biasa akan dapat 10% kan. Sebab bila nak jual, hanya boleh dijual kepada orang Melayu sahaja kan. Kalau ayah kita ada tanah reserve Melayu, kalau nak jual, hanya jual kepada orang Melayu saja. Orang bukan Melayu tak boleh beli, okay. Sewa boleh tak? Sewa boleh, okay.
So itu tanah reserve Melayu lah, tanah reserve Melayu. Dulu tanah reserve Melayu zaman British ada 2 juta hektar, sekarang ni makin berkurangan kan, makin berkurangan. Tak apalah, nanti saya akan bincangkan tanah reserve Melayu. Lepas tu perkara 90 tentang tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka dan undang-undang di Terengganu. Negeri Sembilan ni saya tanah di Negeri Sembilan, tentu tanah ada tanah reserve Melayu, dia ada tanah adat. Tanah adat ni hanya orang adat saja. Hanya orang adat saja boleh memiliki tanah tersebut. So tanah adat Negeri Sembilan ni lebih ketat daripada tanah reserve Melayu. Contoh kan, kalau saya Johor, saya boleh beli tanah reserve Melayu di Negeri Sembilan. Tapi di Kelantan tak boleh lah, hanya orang Kelantan je boleh belikan, yang 0 berapa, 05, Kelantan berapa, 09 So tanah adat Negeri Sembilan ni hanya pewaris saja boleh miliki, hanya pewaris. So lebih ketat daripada tanah reserve Melayu. Lepas itu perkara 8-5-F menjelaskan bahawa untuk kemasukan Regimen Askar Melayu Diraja, hanya orang Melayu saja boleh masuk Regimen Askar Melayu Diraja. Orang bukan Melayu tak boleh masuk. Dalam tentera ada banyak regimen kan, Regimen Artillery, Regimen Semboyan dan sebagainya, yang tu dia boleh masuk. Tapi tak, Regimen Askar Melayu tak boleh masuk. Hanya orang Melayu saja boleh masuk Regimen Askar Melayu Diraja kan, Askar Melayu Diraja, REMD kan, REMD. Kenapa orang Melayu saja boleh masuk Regimen Askar Melayu Diraja ni, orang bukan Melayu tak boleh masuk? Nanti saya akan bincangkan. Dan jadual ke-13 menjelaskan bahawa terdapat 4 prinsip yang perlu dipatuhi sebelum persepadanan kawasan pilihan raya kan. Saya bagi beginilah. Ditetapkan jumlah bagi pengundi berkawasan pilihan tak sama. Kalau jumlah pengundi 100,000 semua sama 100,000 kan. Namun perlembagaan juga menetapkan bahawa kawasan luar bandar hanya separuh daripada jumlah pengundi bagi satu kawasan pilihan raya di bandar. Contoh kan, saya nak tanya Seputih, next station Seputih. Seputih tu bandar ke luar bandar? Seputih, kawasan Parlimen Seputih, bandar ke luar bandar? Seputih, siapa tahu? Siapa bagi pandangan? Seputih, bandar ke luar bandar? Luar bandar tu. Tak, Seputih kat KL kan, bandar lah kan. Next station, kalau kita naik komuter tu lalu Seputih kan. Seputih tu bandar dekat KL kan. Gua Musang, bandar ke luar bandar? Gua Musang, bandar ke luar bandar? Siapa orang Gua Musang ni? Bandar tu. Gua Musang tu kira luar bandar lah kan. Kira luar bandar. Kan ni Seputih, jumlah penghuni ni 100,000 kan. Gua Musang jumlah penghuni dalam 30,000 lah. Ni anggaran saja, anggaran. So patutnya Seputih tu boleh dipisahkan kepada 3 kawasan parlimen kan, ikut standard Gua Musang 30,000 kan. Tapi Seputih tidak, kekal 100,000, Gua Musang 30,000 kan. So itu adalah tepat berdasarkan pada perlembagaan. Kenapa itu berlaku nanti saya akan jelaskan kan. Sepatutnya kalau ikut standard Gua Musang, Seputih itu dipisahkan lagi kepada 3 kawasan parlimen, 3 kawasan parlimen. Nanti saya akan jelaskan kenapa lah. Itu tentang peruntukan yang ada dalam perlembagaan yang berkaitan dengan kedudukan istimewa Melayu. Pertama, dalam perkara 153, orang Melayu dapat kesemuan di segi penjawatan awam, penjawat awam, ekonomi dan pendidikan. Yang kedua ada tanah reserve Melayu. Yang ketiga tanah adat di Negeri Sembilan, Melaka dan Terengganu. Yang keempat tentang Regimen Askar Melayu Diraja. Yang kelima tentang persepadanan kawasan pilihan raya. Ini kedudukan istimewa Melayu yang orang Melayu dah dapat, yang ditentukan dalam perlembagaan. Kita lihat persoalan. Perkara 153. Kenapa orang Melayu dapat kedudukan istimewa dari segi ekonomi? Sebab kalau kita lihat statistik tahun 70, kadar kemiskinan orang Melayu paling tinggi 64.8%. Maka orang Melayu perlu dibantu untuk mengeluarkan daripada arus kemiskinan kan, arus kemiskinan. Sebab kalau orang Melayu miskin, diorang pendapatan melebar, negeri Melayu di pantai timur ramai orang Melayu yang miskin lagi, pemilikan kekayaan negara bagi Melayu hanya 24% dan pelbagai, dan ini akan menimbulkan konflik kan. Dan itu salah satu kenapa berlaku peristiwa 13 Mei. Sebab orang Melayu di negeri sendiri dia miskin, dia yang banyak
pendapatan yang kurang, majoriti negeri di Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya miskin, okey, kekayaan negara tak banyak dimiliki orang Melayu. So ini boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati orang Melayu kepada orang bukan Melayu, dan ini boleh menyebabkan berlakunya krisis konflik perkauman kan, konflik perkauman. Sebab itu orang Melayu perlu dibantu untuk mengeluarkan orang Melayu daripada arus kemiskinan, arus kemiskinan. Sebab itu orang Melayu dapat kedudukan istimewa. So apa dia? Contoh, dapat tender kerajaan, dapat MARA ditubuhkan untuk membantu orang Melayu berniaga, dan sebagainya kan. So ini kita lihat kan. Yang kedua tentang kenapa orang Melayu dapat kedudukan istimewa dalam kemasukan perkhidmatan awam kan, sebab nak meramaikan orang Melayu dalam perkhidmatan awam. Kalau kita lihat perkhidmatan awam, orang Melayu dan bukan Melayu, Melayu hanya ni yang pegawai A, Melayu hanya 1392 berdasarkan fakta 1970 berbanding bukan Melayu 2447. Maksudnya bilangan pegawai Melayu lebih ramai daripada orang Melayu pada tahun 70, padahal negeri ini adalah negeri Melayu. Sebab itulah orang Melayu mendapat keistimewaan kota dalam kemasukan perkhidmatan awam dengan 4:1 untuk meramaikan orang Melayu dalam perkhidmatan awam. Ini yang kadar kemiskinan tadi kan, Melayu 64%, Cina 26%, India 39%. Di luar bandar, orang Melayu banyak tinggal di luar bandar, 58% berbanding bandar. Ni kadar pendapatan isi rumah orang Melayu 172, Cina 394, India 304. Maksudnya orang Melayu paling rendah. Ni kadar kemiskinan di Selangor, di Pulau Pinang, di Melaka. So lebih rendah, dan ini perlu dibantulah sebab ramai di orang Melayu di Perlis, di Terengganu, di Kedah, di Kelantan berbanding orang bukan Melayu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga di Johor kan. So itu perlu dibantulah, perlu dibantu. Sebab itu orang Melayu dapat kedudukan istimewa dari segi ekonomi kan. Ni pemilikan kekayaan negara kan, contoh pemilikan bank, pemilikan syarikat-syarikat berhad yang besar-besar. So kalau pendapatan negara ada RM100, orang Melayu hanya memiliki 2.4% saja, RM2.40 saja. RM2.40 berbanding Cina RM27, India RM1.01 dan orang bukan orang asing dapat RM63. Ini tahun 70. Dan ini perlu dibantu untuk orang Melayu tercebur dalam bidang perniagaan kan, pengangkutan, periklanan, penyiaran, perbankan dan sebagainya. So ni bilangan penuntut, ni dari segi pendidikan kan. Pendidikan, kenapa orang Melayu dapat kuota kemasukan ke IPTA, bukan IPTS. IPTA milik kerajaan, IPTS swasta kan. So tahun 70, tahun 1959-60, orang Melayu di IPTA ni 19% berbanding bukan Melayu 20%. Tahun 68-69 orang Melayu 32%, orang bukan Melayu 67%. Maksudnya bukan Melayu lebih ramai, terutama di Nusa Melaya berbanding dengan Melayu. Dan ini sebab itu orang Melayu mendapat kedudukan istimewa, dapat kota dalam kemasukan ke IPTA kan. So ni memberi kesanlah kepada bidang sains, kejuruteraan pertanian, perubatan lagi sedikitlah. Melayu 5%, Cina 11% dan lain-lain 8%. 8%. Maksudnya sangat kurang berbanding dari segi perubatan. Orang Melayu dari segi mana yang ramai kan? Tak ada. Semua orang Melayu tertinggal kan berbanding dengan etnik lain berbanding dengan etnik lain. Sebab itulah orang Melayu dapat kota kemasukan ke IPTA. Nanti saya akan bincangkanlah. Ini kongsi parlimen kan. Kenapa kongsi parlimen di bandar dan luar bandar itu dibezakan bilangan pengundi kan, bilangan pengundi antara Melayu dan bukan Melayu. So kerusi itu supaya apa? Supaya majoriti kerusi di parlimen tu adalah milik orang Melayu. Milik orang Melayu berbanding dengan bukan Melayu, sebab kuasa politik itu adalah kuasa di tangan orang Melayu. Sebab itu kalau kita ikut standard Gua Musang tadi 30,000 dengan seputih 100,000, seputih tu perlu dipisahkan kepada 3 kawasan parlimen. So maksudnya ini akan meramaikan lagi bilangan kerusi majoriti bukan Melayu, dan ini mungkin mengganggu gugat kedudukan kuasa politik orang Melayu kan, orang Melayu, dan itu telah diiktiraf dalam perlembagaan kan. So tak ada masalah untuk dilaksanakan.
So tanah reserve Melayu kan contoh tahun 1948 2.4 juta hektar, so sekarang ni berkurang kepada 1.7 hektar tahun 70 kan. So makna orang Melayu telah kehilangan 600,000 hektar okay, selepas Akta Pengambilan Tanah 1967 dikuasa. Kalau ikut dalam perlembagaan, kalau tanah reserve Melayu itu diambil 200 hektar, dia perlu diganti sebanyak 200 hektar tapi itu tidak dibuat dibuat oleh mana-mana kerajaan okay? Oleh mana-mana kerajaan walaupun telah ada peruntukan itu dalam perlembagaan. Itu yang saya katakan kan, dari segi peruntukan telah ada tapi dari segi pengoperasiannya boleh berlaku sama ada positif ataupun negatif positif ataupun negatif. Ni peruntukan masih lagi tercapai tak tidak tercapai kan. Contohnya tahun 95 hanya 20.6% saja pemilikan kekayaan negara daripada 24%. So target 30% kan, so tidak tercapai kan. Ni. So target dasar ekonomi baru 30% tapi tak tercapai, 90 hanya 19.3. Maka perlu lagi dibantu orang Melayu untuk dari segi ekonomi okay. Kemiskinan kan, so masih lagi luar bandar dengan bandar masih lagi luas, maka orang Melayu perlu lagi dibantu dari segi ekonomi untuk melakukan untuk mengeluarkan orang Melayu daripada arus kemiskinan okey. Ini jurang pendapatan bersama. Okey, apa implikasinya kedudukan istimewa Melayu dari segi perlembagaan ini? Pertama, sebahagian daripada kontrak sosial kan. So orang Melayu ni sebahagian daripada kontrak sosial kan, dia telah dipersetujui kan. Kan saya bagi contoh dulu, kontrak sosial orang Melayu memberikan hak kewarganegaraan secara jusoli okey kepada orang bukan Melayu dan orang Melayu mendapat kedudukan istimewa, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kehasaan dan pengkalan institusi beraja okey. So sebahagian daripada kontrak sosial. So bila kontrak sosial so tak perlu diagui kan sebab dia telah dipersetujui secara bersama kan. Yang kedua, kota dalam perkhidmatan awam kan. So orang Melayu dapat kota dalam perkhidmatan awam untuk meramaikan orang Melayu dalam perkhidmatan awam okay. Keistimewaan dalam ekonomi untuk meramaikan orang Melayu untuk mengeluarkan orang Melayu daripada arus kemiskinan kan. Dahulu perbankan banyak dimonopoli orang bukan Melayu kan, sekarang ni orang Melayu ada perbankan, CIMB ada, Maybank dan sebagainya kan. Pendidikan kan, so ada akta UiTM hanya untuk orang Melayu kan. So UiTM, Kolej Mara dan sebagainya ini untuk membantu meramaikan orang Melayu di pendidikan tinggi kan, di pendidikan ada kolej matrikulasi kan, asasi ini semua untuk orang Melayu lah, orang Melayu dan Bumi-Utara Sabah dan Sarawak So kena ingat UiTM UC Teknologi Mara sekarang ni orang Melayu dan Bumi-Utara Sabah dan Sarawak orang Cina tak boleh masuk, orang India pun tak boleh masuk kan. Itu kesan daripada peruntukan istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Polisi negara dasar ekonomi baru menetapkan 30% pemilikan kekayaan negara kepada orang Melayu, peneraju, lesen penjagaan, okay, tender, okay, mara, sekolah bahasa penuh, matrikulasi. Ini kesan daripada perkara 153 tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Okay. MRSM bukan hanya ada orang Melayu tapi ada juga Bumi-Utara di Sabah dan Sarawak. Mara pun sama, mara pun sama, matrikulasi pun sama. Ni tadi kita lihat implikasi Islam, so ini implikasi orang Melayu dalam perlembagaan. Okay. So telah banyak dilakukan dilakukan. Okey, isu kesamarataan. So adakah dengan pelaksanaan peruntukan orang Melayu dalam perlembagaan ini akan menjejaskan orang bukan Melayu? Tidaklah kan. Dalam isu ekonomi, seorang Melayu lebih ke hadapan daripada orang bukan Melayu. Maka perlu dibantu orang Melayu ni supaya tidak ketinggalan jauh kan, tidak ketinggalan jauh. Dan yang saya dah bincang dalam diskriminasi perlindungan, kalau orang Melayu tidak dibantu, bagaimana orang Melayu nak bersaing di segi ekonomi? Orang bukan Melayu dah berlari, kita baru nak merangkak, so takkan sama kan. Maka perlu dibantu kan dengan wheelchairnya, dengan ambulannya supaya dapat bersaing secara sihat kan. Okey, pelaksanaan perkara 153 dari segi perkhidmatan awam. Okey, dari segi perkhidmatan awam ni dah berjaya tak capai? Orang Melayu dah banyak tak dalam perkhidmatan awam? Siapa ada info? Kalau di perkhidmatan awam ni, peringkat persekutuan, orang Melayu ke bukan Melayu ramai sekarang ni? Siapa ada info? Ada ke nak bagi pandangan? Dah ramai tak orang Melayu dalam perkhidmatan awam sekarang ni? Rasa-rasanya berapa persen? Siapa boleh share?
Ramai. Ramai kan, saya rasa 90% kan, 90% orang Melayu dah ada dalam perkhidmatan awam tu, maksudnya telah tercapai lah matlamat untuk meramaikan orang Melayu dalam perkhidmatan awam. Dari segi ekonomi, dari segi ekonomi orang Melayu masih lagi ketinggalan. Kalau tengok tadi matlamat DEB 30% tak tercapai, 19% je kan. So orang Melayu masih lagi ketinggalan dari segi ekonomi, tapi dah mula berkembang lah. Dah ada menguasai bank, pengangkutan, pengangkutan awam dan sebagainya lah. Dari segi pendidikan, dari segi pendidikan orang Melayu dah ramai tak dalam pendidikan tinggi, di IPTA, UC awam. Dah ramai tak orang Melayu dalam pendidikan tinggi? Ramai kan. Cuma kalau kita bandingkan dengan IPTS swasta, rasa-rasanya berapa persen orang Melayu di IPTS? Rasa-rasanya lah di IPTS kan, berapa persen rasanya orang Melayu di IPTS berbanding dengan bukan Melayu? Adakah orang bukan Melayu lebih ramai di IPTS berbanding dengan Melayu di IPTS? Siapa ada jawapan? Tak ada info, Doktor. Dia bukan kepada IPTS. Sebab ada IPTS agama. Melambak. Melambak kan. So tapi secara keseluruhannya banyak IPTS tu orang bukan Melayu lah sebab yuran dan sebagainya kan. So pendidikan ni kita lihat kerajaan ni sekarang tak guna lagi sistem kota, meritokrasi kan. Maksudnya siapa yang ikut merit kan, ikut merit. So maksudnya walaupun kota itu telah ada dalam perlembagaan tapi kerajaan tak laksanakan. Itu yang saya katakan kan. Walaupun nak pindah tentang peruntukan itu memang tak boleh, tapi dari segi pelaksanaannya boleh dilakukan. So dulu ada kota, sekarang ni tak ada kota. So bercanggah dengan kedudukan istimewa Melayu kan. Tu dari segi pelaksanaannya telah berlaku pengabaian kepada kedudukan istimewa orang Melayu kan. So orang Melayu perlukan kota lagi untuk meramaikan orang Melayu. So kalau tak ada kota meramaikan orang Melayu dalam pendidikan awam, so ini akan memberi kesan pada golongan profesional, berapa orang doktor, berapa orang engineer Melayu dan bukan Melayu, juru ukur dan sebagainya kan. Kedudukan istimewa Melayu selepas PR14 adakah akan tergugat? Dari segi peruntukan tidak tergugat, dari segi pelaksanaannya telah tergugat sebelum ni lah. Dari segi merit tadi kan, dari segi pertandingan ekonomi terbuka dan sebagainya, itu berlakulah. So untuk dari segi peruntukan tidak tergugat sama sekali, tapi dari segi pelaksanaannya itu mungkin akan berlaku. Itu akan berlaku. So itu sedikit tentang Melayu dalam perlembagaan. So analisis kekal dari segi peruntukan tapi boleh berubah dari segi pelaksanaan lah. Tadi saya cakap kota kemasukan ke IPTA, sebelum ni ada kota, sekarang ni guna merit. So ada peruntukan tapi pelaksanaannya tidak dibuat mengikut semangat perlembagaan. So walaupun orang Melayu mendapat kedudukan istimewa tapi tidak menjejaskan etnik lain dalam penguasaan ekonomi dan pendidikan tinggi kan. So sebab orang Melayu walaupun dapat kedudukan istimewa tapi ekonomi pendidikan tinggi masih lagi orang bukan Melayu yang ramai yang menguasai kan. Kesimpulan dalam perkhidmatan awam, tapi selepas dilantik ke jawatan awam tiada perbezaan dari segi kenaikan pangkat. Contoh, nak masuk ke perkhidmatan awam ada kota kan, Melayu, Cina dan India ada kota 4:1. Tapi kalau orang bukan Melayu tu dah lantik dalam perkhidmatan awam, dari segi kenaikan pangkat, gaji dan sebagainya mestilah sama. Tak boleh dibezakan antara Melayu dan bukan Melayu. So kena lihat perkara tersebut. Dan kedudukan istimewa sebahagian daripada kontrak sosial dan pengekalan kepada status quo lah. So dia kena kekalkan seperti mana sedia ada. So kalau ganggu gugat ini akan menyebabkan konflik. Pencapaian matlamat orang Melayu masih jauh berbanding dengan kewarganegaraan. Contoh, dulu kan kontrak sosial orang bukan Melayu dapat kerajaan secara dusoli, maksud dapat kerajaan serta-merta, boleh dapat kewarganegaraan serta-merta, boleh mengundi serta-merta dan sebagainya. Tapi keistimewaan orang Melayu ni yang orang Melayu dapat hasil daripada kontrak sosial sampai sekarang masih lagi belum tercapai dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya dan dari segi perkhidmatan awam. Yang dah tercapai hanyalah perkhidmatan awam. Ekonomi dan pendidikan belum lagi tercapai. So perkara 19 penjajah usaha tanah Melayu jadi tanggungjawab kita untuk melindungi kedudukan istimewa Melayu. So ini sebelum merdeka, orang Melayu itu telah dilindungi kedudukan istimewanya oleh Persetujuan Jaya British.
Keseimbangan dalam bidang ekonomi dan pendidikan masih lagi relevan, namun pencapaian di segi perkhidmatan awam boleh dikaji semula lah sebab dah tercapai. Saya rasa hampir 90% orang Melayu dah ada dalam perkhidmatan awam. Kedudukan keseimbangan orang Melayu berdasarkan etnik Melayu bukan berdasarkan etnik yang mundur seperti dalam perlembagaan. Okey, ini kita lihat kan. Di India ada tentang kedudukan istimewa bagi etnik tertentu kan, tapi dia kata etnik yang mundur, okay? Tapi di Malaysia dia bukan berdasarkan etnik yang mundur kan. Kalau etnik Melayu tu mundur, dia dapat bantuan, kalau kaya pun dapat bantuan, okay? Tapi kalau di India, kalau etnik Melayu tu mundur dapat bantuan, etnik Cina mundur dia dapat bantuan, etnik India mundur dia dapat bantuan. Okay, berdasarkan kepada kemiskinan, bukan berdasarkan kepada etnik. Tapi perlembagaan kita berdasarkan kepada etnik. So maksudnya, kalau ada orang India miskin, kalau ada orang Cina miskin di Malaysia, dia tidak boleh dapat kedudukan istimewa sebab dia bukan orang Melayu. Tapi di India, kalau ikut perlembagaan India dia boleh dapat. Kalau Cina miskin, Melayu miskin, India miskin, dia akan dapat peruntukan. Itu maksudnya beza antara kedudukan istimewa Melayu dengan perlembagaan di India. Isu Melayu amat penting dalam peranan konteks di Semenanjung disebabkan jurang antara majoriti dan minoriti ada ketara kan. So kita lihatlah, sebab itu isu 3R sekarang penting kan, dimainkan 3R apa? Race, religion dan royal kan. Okey, race, religion dan royal kan, sebab dia orang Melayu amat sensitif dengan kedudukan istimewa dengan kedudukan Islam. So kalau itu rasa tergugat, dia boleh berubah pengundian mereka kan, sebab dia antara majoriti dengan minoriti di Semenanjung ni keluar. Sebab itu di Sabah Sarawak isu tentang Melayu, isu tentang Islam tidak begitu menonjol sangat, okay? Lebih kepada isu etnik, okay? Lebih kepada isu pembangunan, okay? Di Sabah dan Sarawak, okay? Sebab antara majoriti dengan minoriti tidak meluas, okay? Tapi di Semenanjung isu Melayu Islam tu amat dominan, okay? Amat dominan. Jangan disentuh. Kalau disentuh boleh menyebabkan satu kerajaan itu berubah, okay? Keistimewaan bermaksud melebih daripada biasa lah. So kalau nak bagi keistimewaan kena lebih lah. Contoh kota kemasukan perkhidmatan awam 4 ni sebuah 1. So 4 tu dah melebihi 1, okey lah. Tapi kalau 1 walaupun dapat keistimewaan tapi tidak dianggap istimewa sebab dia sama kan. Keistimewaan ni dia bukan sama, dia lebih, okay? Dia lebih kan. Itu sebab itu pentingnya keistimewaan itu orang Melayu mendapat lebih daripada apa yang etnik lain dah dapat. Itu maksudnya keistimewaan. Okey, saya rasa itu saja tentang Melayu dalam perlembagaan. Okay, ada nak tanya tentang Melayu dalam perlembagaan? Okay, so ada sejam lagi, sedikit lagi. Mungkin 11.30 saya habiskan. So saya masuk dalam saya masuk tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni sedikit saja. Okey. Saya nak tanya pasal jawatan awam. Silakan. Jauh sangat topik tu. Sebab Melayu ni ramai dalam jawatan awam ni. Jadi saya nak tanya dari segi akta atau dalam perlembagaan, adakah menghalang penjawat awam untuk memiliki bisnes? Sebab saya nampak bahawa perkara ni, halangan ni, jikalau halangan ni secara mutlak, bagi ni pandangan peribadi, bahawa ia boleh menghalang atau mengurangkan pembangunan orang Melayu dalam ekonomi sebab ramai penjawat awam. Dan adakah benda ni takluk kepada semua penjawat awam atau persekutuan saja, penjawat persekutuan atau penjawat persekutuan dan negeri? Dan adakah menghalang, maksudnya nisbah sikit pun ataupun shareholder pun dia menghalang ataupun atau dia menghalang daripada kita own asset 100% ke sebab pada pandangan saya sendiri memang tak patut dia own 100%, tapi kalau dia nak bagi sumbangan invest dalam 40% atau 30% membantu kawannya atau orang Melayu lain untuk membangunkan ekonomi Melayu, saya nampak benda ni boleh membantu kita lah. Contoh. Betul. Saya setuju tu Elias, tapi kita dalam perkhidmatan awam ni ada pekeliling kan yang melarang kita menjalankan penjagaan kan, mungkin disebabkan ada konflik of interest ni kan. So kalau ada konflik of interest, kita penjawat awam yang meluluskan satu tender, tiba-tiba kita mohon tender kita sendiri kan, itu yang ada larangan lah, okay? Yang ada larangan. Tapi dari segi kalau kita nak menabur dalam mana-mana itu tak ada masalah.
tapi bukan kita owner kepada syarikat tersebut kan, owner kepada syarikat itu. So, dan saya bersetuju lah dalam keadaan sekarang ni mungkin kesedaran budaya integriti tu lebih meluas dan sebagainya, itu mungkin boleh dipertimbangkan semula dengan melihat contoh dulu kan, orang penjawat awam tidak boleh memegang apa-apa jawatan dalam politik kan, untuk mengekalkan pengecualiannya kan. Okay, so ada suara mengatakan peraturan itu dah tidak relevan dalam keadaan sekarang ni kan. So itu antara pro dan con lah. Okay, so budaya itu sampai mana budaya integriti tu kan. So adakah kalau kita membenarkan penjawat awam berpolitik, dia tidak akan dipengaruhi oleh politik masing-masing sewaktu menjalankan tugas kan. So itu antara perkara yang perlu kita lihat lah. Okay, pada masa yang sama ada pro dan kontra lah tentang perkara tersebut lah. Tapi ada yang Elias tanya tadi, memang dari segi own kepada bisnes itu tidak boleh lah, itu ada larangan. Okay, ada larangan. Okay, tapi setakat nak melabur, nak membantu kawan dan sebagainya, bukan kita yang own, itu saya rasa tak ada masalah. Okay, setakat yang saya tahu begitulah. Okay, Elias. Okay. Okey, kita teruskan. Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Okey. Dalam masa terdekat ni. Okey. Okey. So kita lihat tentang bahasa Melayu dan sama-sama. Larangan tu meliputi kerajaan negeri juga? Ya. Sebab saya rasa sama je. Sama je. Okey, so kita lihat bahasa Melayu dalam perlembagaan. Okey, so ada video ni. Dah tengok video. Okey, saya stop, kita tengok video. So 11.30 lah, 11.30 ataupun 9.40 kita habis, jangan risau. Detil dah ni kan. Petang ni kita buat pemutangan bab dalam buku So petang ni tak banyak lah, mungkin setengah jam lah, sebab ada kumpulan kan, satu soalan satu kumpulan 10 minit. So 4 40 minit lah. Okey, kita lihat ni. Kerana itulah bila UMNO ditubuhkan, slogan UMNO adalah hidup Melayu. Hidup Melayu. Ni Tan Sri Prof. Ko Kim Belum saya sampai ke situ. Itulah sebabnya slogan hidup Melayu digunakan. Pada masa depan tidak terjamin. Dan oleh sebab itulah bila British ingin mengadakan perundingan tentang masa depan perlembagaan kerajaan, British berunding hanya dengan raja-raja Melayu dengan wakil kerana British menganggap ahli-ahli UMNO sebagai orang Melayu yang menjadi rakyat, bukan orang Melayu yang condong kepada Indonesia. Jadi orang Melayu terbahagi dua masa itu. Ada yang condong kepada Indonesia, dan mereka yang condong pada Indonesia berkumpul di dalam suatu perumahan lain dipanggil Partai Kebangsaan Melayu. Partai Kebangsaan Melayu ditubuhkan oleh Mokhtaruddin Lasuk, seorang komunis dari Sumatera. Oleh ramai, dan nama persatuan itu penting. Pertama, dia gunakan istilah partai. Partai dulu tidak digunakan. Sekarang pun tidak. Partai Indonesia. Partai Kebangsaan Melayu Malaya. Dia gunakan Malaya. Padahal orang Melayu yang dianggap sebagai rakyat, orang Melayu yang menjadi UMNO tidak menerima. Bagi orang Melayu. Okey, so nanti boleh tengok sampai habis tentang tu.
Okay, saya share slide saya yang tadi. Okay, kita lihat sejarah dan perkembangan bahasa Melayu. So, bahasa ni sebagai alat komunikasi kan. So, kena berkomunikasi dengan bahasa, sama dengan bahasa lisan ataupun bahasa bukan lisan kan. Gendang ke, gerak badan ke. So, yang bahasa Melayu tu adalah bahasa lisan kan. So, bahasa Melayu cabang daripada bahasa Indonesia dan di bawah kelompok bahasa Nusantara. Di bawah bahasa Nusantara ni ada 200 hingga 300 bahasa. Penemuan batu bersurat di Sumatera dan istilah Melayu wujud abad ke-5 berdasarkan sejarah Melayu di Sumatera. So, perkembangan bahasa Melayu terbahagi kepada 3: bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu kuno yang guna Pahlawi dan sebagainya. Bahasa Melayu klasik Hatta, Arakian, okay, yang guna kerajaan Melayu Melaka lah. Okay. Dan bahasa Melayu moden sekarang ni lah, okay, saya, engkau dan sebagainya. Okay. So, itu bagaimana perkembangan bahasa Melayu. Okay. Okey, kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan disentuh dalam perkara 152. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka. Okay? Walaupun bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa lain boleh digunakan. So, mahkamah baru-baru ni telah menjelaskan bahawa sekolah bahasa Cina yang digunakan di sekolah rendah jenis kebahasaan Cina dan Tamil tidak bercanggah dengan perlembagaan. Perkara 152. So, maksudnya perlembagaan mengiktiraf tentang sekolah bahasa yang digunakan bahasa Mandarin, bahasa Tamil di sekolah rendah kebahasaan Cina dan juga Tamil. Okay? So, perkara ini juga melindungi bahasa lain dan seterusnya menunjukkan bahawa tiada siapa boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan selain daripada masuk rasmi dengan belajar ataupun mengajar. So, boleh mengajar bahasa Cina dan sebagainya, bahasa Tamil, okay? Selain masuk rasmi. Masuk rasmi contoh nak isi borang buat pasport Malaysia kan. So, guna borang tu mestilah dalam bahasa Melayu, okay? Dalam bahasa Melayu, okay? So, begitu juga kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dalam bahasa lain dalam persekutuan. So, boleh digunakan sekolah rendah jika sekolah rendah jenis kebahasaan Cina dan Tamil. Padahal RTM tu Radio Television Malaysia, badan kerajaan, jabatan kerajaan juga ada berita Mandarin, ada berita Tamil kan. So, bahasa Melayu juga dilindungi di bawah perkara 150(e) dan keadaan darurat sama dengan Islam tadi. So, walaupun dengan keadaan darurat Parlimen tak ada, tetap kedudukan bahasa Melayu ni tidak boleh dipindah. So, perkara 10(4) sensitif boleh didakwa di bawah Akta Sultan, macam isu raja, isu agama dan juga isu etnik, okay? Isu etnik Melayu. So, bahasa pun dilindungi di bawah Akta Sultan. So, kalau kita mempertikaikan boleh didakwa di bawah Akta Sultan, okay? Okey, perkara 160(b) teks dalam bahasa kebangsaan mengatasi teks dalam bahasa Inggeris. Okay? So, kalau ada contoh, okay? Contoh, dalam teks bahasa kebangsaan dengan teks bahasa Inggeris ada konflik istilah tu. Nak guna teks bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, guna bahasa Melayu. Cuma sekarang ni, setelah kita 66 tahun merdeka, teks perlembagaan dalam bahasa kebangsaan tidak ada lagi yang diiktiraf. Okay? Tidak ada lagi teks bahasa kebangsaan yang dalam bahasa kebangsaan yang diiktiraf oleh undang-undang. Okay? Yang ada teks perlembagaan dalam bahasa Inggeris. Okay? Yang bahasa Melayu yang sedia ada, kalau you on Google itu terjemahannya. Teks rasmi tak ada. Teks rasmi tak ada. So, dah 66 tahun tak ada lagi teks bahasa Melayu dalam perlembagaan. Teks perlembagaan dalam bahasa Melayu. Okay? So, kalau kita ikutkan, kalau berlaku percanggahan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, teks bahasa kebangsaan itu mengatasi teks bahasa Inggeris, tapi tak ada lagi teks bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, perlembagaan, okay? Bahasa Melayu, perlembagaan dalam bahasa Melayu. Okay? So, antara istilah bahasa Melayu dan bahasa Malaysia, mana lebih tepat? Bahasa Melayu lah. Sebab dalam perlembagaan dia mention bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Okay? So, istilah bahasa Melayu itu lebih betul dan lebih tepat menurut perlembagaan berbanding dengan bahasa Malaysia. Okay? Rasional kenapa bahasa kebangsaan, bahasa Melayu bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan tanpa menguat bahasa ibunda kan. Kita ni kan pelbagai agama, maka perlu ada satu bahasa untuk berkomunikasi kan. So, kalau tidak nanti bagaimana nak berkomunikasi. So, bahasa ni mudah dikompromi berbanding agama dan budaya. Budaya orang tak akan ubah, agama orang tidak akan ubah, tapi bahasa ni lebih mudah sebab dia bahasa pertuturan kan. So, itu lebih mudah untuk dikompromi berbanding agama dan budaya. Lambang jati diri Malaysia
Bahasa jiwa bangsa, bahasa Melayu dulu pernah menjadi lingua franca zaman Melaka, telah jadi bahasa perantara, bahasa pertuturan. Zaman penjajah telah dijadikan bahasa rasmi, bahasa rasmi untuk digunakan dalam pertuturan antara kerajaan British dengan rakyat tanah Melayu pada ketika itu. Dan pegawai Eropah perlu belajar lulus bahasa Melayu untuk berkhidmat di tanah Melayu kan. Dia ada muat kan, muat. Kalau muat 1 tak lepas, kena dapat muat 4 baru boleh berkhidmat di tanah Melayu kan. Dan bahasa Melayu itu dibawa bahasa warisan, iaitu warisan budaya tidak ketara, dan tidak boleh dilindungi lah, di bawah Akta Warisan Kebangsaan. Dan jumlah penutur bahasa Melayu ni lebih 300 juta, termasuk di Indonesia, di selatan Thailand, di Brunei, di selatan Filipina, itu luasnya. Kenapa bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan? Isu bahasa Melayu bahasa ilmu, so masih lagi orang di UKM telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, kan tulis master PhD dalam bahasa Melayu. Bahasa perbankan kan saya rasa banyak lagi guna bahasa Inggeris. Perniagaan bersama antara bangsa, baru-baru ni PMX ucap dalam bahasa Melayu dalam persaingan ASEAN kan. Bahasa perundangan, so masih lagi bahasa Inggeris. Bahasa teknologi, bahasa perubatan kan. Bahasa teknologi kalau kita guna WhatsApp dan sebagainya, bila guna bahasa Inggeris tu, guna bahasa Melayu kita agak keliru kan berbanding guna bahasa Inggeris kan. So, bahasa perubatan masih lagi menggunakan bahasa Inggeris lah. Padahal UKM di Fakulti Perubatan masih lagi menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran mereka. Itu UKM yang mendaulatkan bahasa Melayu kan. So banyak lagi lah bahasa Melayu ni ketinggalan dari pelbagai sudut bidang, pelbagai sudut bidang. Okey, itu tentang bahasa. So tamat tentang bahasa. Okey, sikit lagi tentang institusi beraja. Ini yang last, okey. Sebelum kita rehat, sambung balik jam 2 untuk kita buat pembentangan bab dalam buku. Okey. Sikit lagi boleh? Letih kan? Okey, kita lihat institusi beraja. So ada, kita tengok video. Saya share semula. Okey. dilakukan semalam, satu kemegahan, satu keseronokan, Okey, kita tengok sikit lagi. kita menaiki tahta. Hari ini kita nak meneruskan sedikit sebanyak berkaitan tentang isu raja-raja ini. Kita nak melihat dalam konteks perbincangan dan isu-isu semasa berkaitan tentang institusi raja dan perlembagaan. Bertemakan saya sekali lagi hari ini, saya rasa dah kali ketiga kita bersama untuk kita berbincang isu-isu seperti ini, bersama saya Profesor Madya Dr. Syamrahyu Abdul Aziz, pensyarah kuliah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Prof. Sihat? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tak berhenti keluar di TV membicarakan isu-isu seperti ini dari hari saya lihat. Okey, di permulaan ini bila kita menyentuh soal raja berperlembagaan, kita percaya Malaysia antara negara yang cukup unik meletakkan institusi diraja. Masih lagi kita katakan tersebut berpandukan bagaimana diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan. Menjadi persoalan saya pada ketika ini apabila ada pihak-pihak saya melihat mengambil kesempatan melihat tentang frasa raja berperlembagaan ini semata-mata raja berperlembagaan sahaja, yang meletakkan seperti tidak ada isinya, hanya dalam konteks sebagai nama sahaja. Boleh kongsikan kepada kita di permulaan ini tentang sebenarnya adakah raja berperlembagaan ini sekadar nama sahaja ataupun sebenarnya dalam konteks undangannya diisikan sekali dengan peranan yang cukup besar dilakukan di masyarakat mereka. Golongan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TV Pertiwi dan Ashraf untuk rancangan-rancangan berkaitan dengan perlembagaan. Ya, saya nampak begitulah adanya ya. Maknanya perbincangan tentang raja berperlembagaan ini sering dikatakan sebagai bertindak mengikut perlembagaan. Tapi tepat bila kita katakan raja berperlembagaan adalah raja yang bertindak mengikut perlembagaan. Tapi kita tahu tak apa yang ada dalam perlembagaan tu. Jadi ada beberapa perkara yang sering diucapkan oleh mereka yang berbincang, berbahas, berpolemik dalam istilah raja berperlembagaan ini. Ada yang menyatakan raja berperlembagaan bermaksud raja bertindak atas nasihat. Ya, tapi pada saya itu salah satu ciri raja berperlembagaan. Tapi ada beberapa ciri lagi tentang raja berperlembagaan ini yang tidak dibincangkan secara meluas dalam kalangan masyarakat. Ya. Sebelum tu saya suka kongsi bahawa penggunaan istilah raja berperlembagaan dan juga kajian-kajian ilmiah tentang raja berperlembagaan di negara kita masih lagi kurang. Dan oleh itu wacana-wacana ini kadang-kadang dipenuhi dengan sentimen, dipenuhi dengan agenda-agenda tertentu. Dan ada kalanya mereka mengambil pandangan raja berperlembagaan itu dari England. Dikatakan kita mewarisi raja berperlembagaan dari England. Saya dengan tegas saya selalu menyatakan ada perbezaannya kita dengan England atau kita dengan raja kita di peringkat persekutuan atau di peringkat negeri. Dapat jurang atau beza yang sangat luas dengan sistem raja berperlembagaan di England atau dalam Westminster model of cukuplah pilih salah satu. Okey, saya share balik slide. Okey, so kita lihat institusi beraja telah ada wujud lama dalam sistem sosial di Melayu sejak abad awal lagi kan. So istilah kerajaan berasal daripada kata raja kan, so menunjukkan bahawa kerajaan itu adalah raja. Okay, kerajaan itu adalah raja kan. Mengikut sistem raja ni sebelum Perang Dunia Kedua, okay, ataupun sebelum kedatangan penjajah, sistem residen diperkenalkan, raja ada kuasa mutlak. Okay. Raja Melaka ada kuasa mutlak. Kalau dia kata A lah, B lah kan. So kita tengok kan dalam filem-filem P.Ramlee dan sebagainya bagaimana raja berkuasa mutlak kan menentukan. Tapi kita lihat dalam filem P.Ramlee banyak dia menyindir raja kan. Contohnya dalam Musang Berjanggut, okay? Dalam yang dia berlawan raja bertikam tu dengan apa tu nama dia? Nama lagi satu apa tu? Alahai. Yang dia menang teka-teki tu filem apa? Siapa ingat? Tengah nak buat semalam nak buat tu slide Abang Dispo tu kan. Nujung Pak Belalang kan. Nujung Pak Belalang. So kita lihat bagaimana P.Ramlee dia menyindir institusi beraja kan. Sebab ada kalau kita baca dalam sejarah P.Ramlee ni dia tak berkenal dengan institusi beraja kan. Sebab itu dia banyak menyindir institusi beraja kan. Itu P.Ramlee lah kan. P.Ramlee kan. Tapi selepas Perang Dunia Kedua kan dan sistem residen itu diperkenalkan, raja tidak lagi berkuasa mutlak kan. So raja tertakluk kepada residen British kan, tertakluk kepada residen British dan dia kena terima nasihat residen British. Dan residen British itulah konsep raja berperlembagaan kan. Dia tidak berkuasa mutlak tapi mengikut nasihat kan, mengikut nasihat. Sehinggalah
Raja Melayu Union perkenalkan apabila kuasa raja cuba dihapuskan, baik itu orang menentang Malayan Union, dan apabila berjaya Malayan Union itu dibubarkan dan digantikan dengan tanah Melayu, hak sultan itu dikembalikan semula dengan konsep raja berperlembagaan lah, bukan lagi berkuasa mutlak. So berlaku perubahan, evolusi daripada sistem beraja mutlak kepada sistem raja berperlembagaan. Okay. Kalau kita lihat institusi di Indonesia kan, dulu banyak di kuasa raja di Sumatera, tapi habis semua dihapuskan, so mereka kekal dengan sistem berpresiden. Okay, kita lihat sejarah Kesultanan Melayu dalam perundangan negara. So sejarah membuktikan bahawa di setengah negara tahta telah dialih dari istana ke muzium kan, banyaklah di dunia kan. So pada awal abad ke-19 menurut Sultan Azlan Shah, dia kata ada lebih 900 buah tahta raja di dunia ini telah merosot kepada 240 abad ke-20. Okay, abad ke-20. Abad 1900, abad ke-20 240. Okay. Tahun 1993 hanya 25 raja yang bertahta, 6 daripadanya raja mutlak. Raja Sultan Brunei. Raja kebanyakan mutlak ni adalah di negara Arab di negara Arab. Lain adalah raja berperlembagaan, bukan lagi raja mutlak. Okay. So contohnya dalam ke-15 Perang Dunia Kedua, okay, Raja Mesir kan, King Farouk digulingkan oleh Gamal Nasir, okay, menjadi republik sekarang ni kan, presiden, tak ada lagi raja. Di Iran, Shah Pahlavi, Shah Iran, okay, yang menggubalkan, okay, yang cuba mengekalkan institusi beraja, terpaksa meninggalkan Iran apabila Iran menjadi republik, okay? Dan Shah Iran itu ditukarkan apabila Khomeini kan, ahli Khomeini menggulingkan Shah Iran itu kan. Libya, Raja Idris digulingkan oleh Muammar Gaddafi. Di Greek, Raja Konstantin II, okay, telah mansuhkan institusi monarki dan kata republik. Romania pun sama kan. So banyaklah, okay, di mana di Spanyol, okay, Raja Sihanouk, okay, dan ini telah menunjukkan orang tidak begitu menggemari, okay, institusi beraja kan. So banyak dah telah dihapuskan, okay, kecuali di Malaysia lah, okay, di Malaysia kan raja dan rakyat berpisah tiada kan. So di tanah Melayu, institusi sultan institusi yang tertua di hubungan sistem politik, dan dia telah meresap dalam sejarah sosial budaya negara ini kan. Sebab itulah kita ada 9 orang sultan, okay, paling ramai di dunia kan, di Malaysia ni ada 9 orang raja, okay. So kata Az-Zubari, Raja Melayu mula kerap berlaku pada tahun 90-an ni apabila Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kan. So banyak krisis pindaan tentang Tuan Agong, okay, bidang kuasa yang Tuan Agong. Lepas tu isu kekebalan monarki raja, okay, mahkamah khas, raja boleh didakwa tak, okay. So raja juga ada dilindungi di bawah Akta Sultan, tidak boleh dibicarakan secara terbuka, dan ini berlaku krisis-krisis tahun. Okay, kita lihat peruntukan dalam perlembagaan. So menurut Syam Rahayu tadi, pakar perlembagaan, dia kata ada banyak peruntukan yang berkaitan dengan institusi beraja. Contoh Ketua Utama Negara, perkara 32, perkara 44 sebagai satu daripada 3 unsur parlimen, perkara 55, okay, perkara 66 ni banyaklah, sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, perkara 41, mengampun dan menangguhkan satu hukuman 42. Inilah yang menjadi isu kan. So kuasa raja itu kuasa mengampun kan. Dalam Islam kuasa mengampun itu adalah hak waris kan, hak waris kan. Ini yang berlaku lah kan. Menjaga kedudukan orang Melayu, perkara 153 ni banyaklah kuasa-kuasa ni yang boleh melantik peguam negara setelah diberi nasihat oleh Perdana Menteri, okay? Mengisytiharkan darurat, melantik Perdana Menteri, okay? Ini bidang kuasa raja-raja lah, okay? Bidang kuasa raja-raja, okay? Ini tentang pindaan perlembagaan, okay? Perkara 38, okay? Perkara 70, okay? Boleh, tadi yang saya dah mentionkan, nak ubah tentang Islam, tentang kedudukan Islam Melayu, so tak boleh dipindah kecuali dengan majoriti per 3 dan perkenan Majlis Raja. So ini bidang kuasa lah. Okay, kita lihat kedudukan raja dan perlembagaan yang Tuan Agong, Majlis Raja-Raja dan Sultan. Okay. Okay, ini Majlis Raja-Raja. Fungsi dia memilih Tuan Agong dan timbalan Tuan Agong. Sekarang ni Tuan Agong Sultan Pahang kan. Selepas Sultan Pahang, Sultan Johor lah. Okay, Sultan Johor akan jadi
yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Agong. Setuju atau tidak tentang upacara agama, sebab itu pengisytiharan hari raya, tarikh berpuasa Ramadan diperkenankan oleh majlis raja-raja kan. Bersetuju atau tidak pelantikan di bawah perlembagaan, iaitu di bawah persetujuan majlis, nak lantik hakim-hakim mahkamah tinggi, melantik anggota mahkamah khas, memberi ampun kan, ini tugas majlis raja-raja, majlis raja-raja. Majlis juga boleh menimbangkan soalan, sebab itulah bila sebelum meeting kabinet pada hari Rabu, Perdana Menteri akan jumpa Yang Pertuan Agong untuk menjelaskan dasar-dasar kerajaan, untuk menjelaskan dasar-dasar kerajaan sebelum mesyuarat kabinet. So lepas tu kita berubah kepada raja berperlembagaan, bertindak atas nasihat. Nasihat itu satu yang baik kan, yang memberi manfaat. Kalau nasihat yang tak baik, tak perlulah dipatuhi kan. Itu maksud nasihat kan, maksudnya nasihat kan. Raja tonggak perpaduan, sebab raja ni dia diterima oleh sebagai payung kan, sebagai payung. So rakyat akan memberi taat setia kepada raja, sebab raja dia berkecuali kan, bukan ada fahaman politik. So tindakan dia bukan berasaskan tindakan politik. Kalau parti politik, dia tindakan berasaskan politik, tentu ada pengaruh kepentingan politik, tapi raja tidak ada kepentingan politik sebab dia berkecuali. So lambang perpaduan, menjaga kedudukan semua Melayu, juga menjaga tentang Sabah dan Sarawak dan etnik yang lain, menjaga tentang kewarganegaraan. So kewarganegaraan itu adalah tanggungjawab Yang Pertuan Agong. Kalau nak dilututkan keluarga negara dan sebagainya, itu kena perkenan daripada raja-raja. Ini sumpah Yang Pertuan Agong, wallahi wabillahi watallahi tadi kan saya dah tengok. So kita dah tengok kan, so menjaga ni agama Islam kan, bertindak adil, bertindak adil dalam pemerintahan di Malaysia ni, sumpah Yang di-Pertuan Agong. Itu raja dikaitkan dengan persoalan agama lah, sebab dia ketua agama bagi negeri-negeri yang beraja, dan Pertuan Agong adalah bagi negeri yang tidak beraja. So sangat tinggi budi bicara dia apabila dia menjadi melibatkan agama, budi bicara, sebab dia boleh kata yes or no dalam kedudukan agama Islam. Lambang keadilan, so dia yang melantik hakim-hakim mahkamah tinggi atau nasihat Perdana Menteri, melantik Suruhanjaya, Pilihan Raya, Perkhidmatan Awam dan sebagainya, sebab dia tidak berpihak kan. So ahli Suruhanjaya ni perlu berkecuali, kalau tidak nanti dia boleh bias kepada mana-mana parti politik. So ini akan menyebabkan kepentingan rakyat akan tergugat. Sebab itulah Pertuan Agong perlu melantik ahli Suruhanjaya ini untuk memastikan berkecualinya ahli Suruhanjaya Pilihan Raya ke, Perkhidmatan Awam dan sebagainya kan, supaya tidak berpihak kepada mana-mana, sama ada pembangkang ataupun kerajaan kan. Tonggak kehormatan dapat Datuk Tan Sri dan sebagainya kan. So Yang Pertuan Agong adalah lambang tradisi, institusi Pertuan Agong satunya institusi perlembagaan bersifat Melayu dan Islam, dan penting kerana Perdana Menteri, Kabinet ke Parlimen tidak semestinya dikuasai oleh orang Melayu. Kalau konvensyen perlembagaan itu diubahkan. Hanya Pertuan Agong lah yang menjadi institusi bersifat Melayu dan Islam. So institusi raja perlu dikekalkan kerana apa? Sebab keseimbangan agama, budaya dan adat resam itu kita lihat kan, bagaimana protokol pelantikan raja, raja itu menjaga tentang orang Melayu dan sebagainya, itu perlu diharmonikan, perlu dijaga. Identiti Melayu itu melibatkan Melayu dan raja, tidak boleh dipisahkan. Yang kedua sebagai semak dan imbang, so bagaimana konflik penubuhan kerajaan pada Pilihan Raya yang ke-15 baru-baru ni kan, so tak ada hang parlimen, so tak ada hang parlimen, tak ada parti politik yang boleh membentuk kerajaan kan. So bagaimana peranan Pertuan Agong memainkan peranan kan? So kalau tak ada Pertuan Agong, so tak tertubuh kerajaan kan, itu bagaimana kan. So pada masa yang sama orang gunakan demokrasi kan, demokrasi lah menyebabkan Slobodan Milosevic membunuh orang Yugoslavia kan, etnik Rwanda kan, membunuh etnik Hutu kan, melalui pilihan raya kan. So itu ada kalanya demokrasi itu tidak memberi kesan kepada rakyat secara mutlak, perlu bantuan daripada raja kan. So bagaimana sistem raja di Thailand menyelamatkan banyak krisis politik di Thailand, so penting
kerajaan untuk raja itu menjadi unsur sembah dan imbang. So kalau ada peruntukan yang bercanggah dengan rakyat, so raja sebagai tempat yang terakhir untuk rakyat bergantung, untuk rakyat bergantung. Sebab kalau kuasa eksekutif itu kuat sangat, mungkin dia boleh menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Tapi dengan adanya sistem raja ni boleh menyekat pemumpukan kuasa yang tinggi di kalangan eksekutif, kalangan eksekutif. So institusi raja ni dia perlu, dia individu lah kan, orang masih salut dengan institusi raja, tapi dari segi individu tu, kalau raja itu perangai dia tidak elok, akhlak dia tidak elok dan sebagainya, so ni menyebabkan raja-raja itu boleh dipandang rendah lah. Individu raja itulah individu raja. So individu raja tu kena jagalah maruah raja itu sendiri kan, kredibiliti raja itu kan, bergaul dengan masyarakat dan sebagainya kan. Ini konsep raja perlembagaan tadi sudah jelaskan, okey. Tuan Agong, peranan Tuan Agong, so banyaklah kaitan dengan dan sebagainya. Ini bidang kuasa tadilah, kenapa perlu wujud Tuan Agong, simbol identiti rakyat Malaysia, Perdana Menteri, bebas pada tugas yang terbentuk secara rasmi, mekanisme untuk menentukan operasi berbentuk tradisi, pembentukan kerajaan perlu ada Tuan Agong, kalau tak ada tak boleh bentuk kerajaan. Ini peringkat negeri, peringkat sultan, peringkat di peringkat negeri-negeri. Tuan Agong boleh tak dipecat boleh dipecat oleh majlis raja. Ini Tuan Negeri, ini majlis raja-raja tadi kita dah tengok. Ini kelembagaan tadi kan, imuniti raja. Ini zaman Tun Dr. Mahathir lah, zaman Tun Dr. Mahathir. So saya rasa cukup untuk kuliah kita setakat ni tentang institusi beraja. Betul dah. Saya rasa kita boleh take off. Boleh rehat. Kita jumpa balik jam 2 boleh? Boleh. Jam 2 nanti kita akan mulakan dengan pembentangan kumpulan 1, 2, 3 dan 4 untuk pembentangan bab dalam buku. Bab dalam buku saya share dulu sekejap sekejap ya, sebelum kita berakhir ni. Sekejap. Untuk pembentangan bab dalam buku petang ni, so sediakan 9 hingga 10 slide, 8 hingga 10 minit lah. Kalau ada soalan mungkin akan bertambah lah, soalan akan bertambah. So sebelum jam 5 ni kena hantar refleksi individu, video rakaman, pembentangan tugasan dan juga laporan tugasan. Siapa mana-mana kumpulan yang tak dapat hantar, so kena maklum pada saya. So mungkin saya akan bagi masa ke dan sebagainya. So kena maklum pada saya dengan alasan yang kukuh lah, sebab unfair lah kalau you all dapat anjakkan 2-3 hari, orang lain terus hantar kan. So unfair lah. So kena ada alasan yang teguh kalau nak hantar lewat. Tapi dalam minggu ni juga sebab saya kena selesaikan markah dengan segera. Seterusnya sekejap ya. Satu lagi last. So petang ni kita mulakan dengan kumpulan 1, bab dalam buku definisi dan peruntukan Melayu dalam perlembagaan. So tajuk bab dalam buku. Kumpulan 2, adakah Malaysia sebuah negara Islam? Bab dalam buku. Kumpulan 3, peruntukan dan peruntukan bahasa Melayu. Kumpulan 4, implikasi Islam dalam perlembagaan persekutuan. Ada halamannya kan. So kita ada 4 kumpulan petang ni. So untuk pembentangan kumpulan, so untuk bab petang ni, so sama ada seorang nak bentang ataupun semua nak bentang terpulang, tapi markah adalah markah berkumpulan. So jangan lupa ketua kumpulan untuk hantar video rakaman pembentangan tugasan dan juga laporan tugasan. Refleksi individu, semua by individu untuk hantar. Saya rasa itu saja untuk pagi ni. So kita jumpa balik jam 2 petang ni untuk kumpulan 1. So jumpa balik, nanti gunakan link yang sama
tulis juga kehadiran dan nombor matrik untuk kehadiran petang ni. Okey, terima kasih semua. Kita rehat sehingga berjumpa jam 2 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.